Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang semua. Baiklah, hari ini saya nak terangkan sedikit berkenaan dengan tugasan yang saya telah berikan pada hari Khamis yang lepas berkenaan dengan PBL, iaitu Project Based Learning, iaitu pembelajaran berasaskan kerja projek. Ini ada tugasan tingkatan 4. Masa yang diperuntukkan adalah selama 2 minggu, iaitu 20 Mei hingga 4 Jun 2021. Kita tengok satu persatu daripada atas. Daripada mula, itu tema mekanik Newton. Bidang pembelajaran daya dan gerakan 1, standard prestasi dan pentafsiran bilik darjah. Untuk pengetahuan semua, jadi projek ini akan diambil kira sebagai PBD. Tahap 6. Mereka cipta menggunakan pengetahuan dan kemahiran sains mengenai daya dan gerakan 1 dalam konteks penyelesaian masalah atau membuat keputusan dalam melaksanakan aktiviti, tugasan dalam situasi baharu secara kreatif dan inovatif dengan mengambil kira nilai sosial, ekonomi, budaya, masyarakat. Strategi PDPC pembelajaran berasaskan projek, iaitu PBL, seperti yang saya maklumkan sebentar tadi. Tajuk projek reka bentuk kereta Newton, tempoh 2 minggu. Objektif murid menjalankan PBL dan menghasilkan. Objektif yang pertama iaitu 1. Reka bentuk kereta idaman berdasarkan aplikasi konsep fizik yang telah dipelajari. Yang kedua, 1. Pembentangan reka bentuk kereta idaman mereka. Yang ini saya akan terangkan nanti. Bagaimana kamu akan membentangkan hasil kajian ataupun hasil projek kamu pada akhir penilaian nanti. Baik, kaedah 1. Murid membaca artikel dan petikan ataupun menonton video daripada sumber rujukan yang tersenarai. Di sini saya telah senaraikan beberapa rujukan untuk kamu dapat idea apa yang perlu kamu lakukan untuk mendapatkan maklumat tentang kesesuaian reka bentuk bagi kereta idaman mereka menurut konsep fizik yang dipelajari. Yang kedua, ini kaedah yang kedua, dengan berdasarkan maklumat yang diperolehi, murid mencipta 1 reka bentuk kereta idaman mereka dengan menggunakan salah satu daripada pilihan berikut. Jadi ada 3 kaedah, sama ada kaedah A, lukisan 3 dimensi lengkap di atas kertas A4 ataupun A4. B, model kereta dengan menggunakan bahan yang diperolehi. Yang ini model benda yang mewujud. Contohnya macam mouse begini, benda yang mewujudlah 3 dimensi. Yang ketiga, kamu menggunakan perisian 3D modeling seperti Tinkercad. Ini kamu boleh gunakan link ini untuk mengetahui bagaimana untuk menggunakan Tinkercad. Kalau mahir boleh gunakan kaedah C. Kalau kurang mahir, boleh gunakan kaedah A ataupun kaedah B. Nombor 3, kaedah yang ketiga, murid kemudian dikenaki membuat pembentangan. Yang ini ada yang tanya saya, cikgu macam mana nak buat ni pembentangan? Pembentangan sama ada kamu menggunakan 1, kamu rakam video dan kamu terangkan. Contohnya kamu ada satu model, contohnya yang ini, kamu ceritalah reka bentuk dia macam mana, enjin dia macam mana, apa kelebihan dia, bahan bakar dia apa dan sebagainya. Itu kaedah yang pertama. Yang kedua, kamu boleh menggunakan PowerPoint. PowerPoint untuk membentangkan. PowerPoint ini kamu kena buat PowerPoint 1 dan kamu kena bentangkan menggunakan audio. Bukan kamu bagi PowerPoint begitu saya minta saya baca, tidak. Jadi kamu kena bentangkan, buat PowerPoint dan kamu bentangkan hasil kerja kamu. Jadi saya akan minta kamu bentang nantilah, kamu rakam dan kamu bentang. Baik. Pembentangan tersebut boleh dilakukan melalui rakaman video seperti yang saya bagi tahu tadi, ataupun Microsoft Point atau sebarang media yang sesuai. Microsoft PowerPoint ini, seperti saya bagi tahu tadi, kamu kena terangkan. Kamu ada satu slide ataupun beberapa slide, kamu terangkan ini kereta ini apa dia punya kelebihan, apa dia punya teknologi kah, apa dia punya reka bentuk kah, kamu kena terangkanlah. Bukan saja kamu bagi PowerPoint teks saja dan tanpa ada audio, itu tidak. Kamu kena terangkan juga. Jadi ada markah untuk pembentangan.
Baik, untuk memudahkan kamu, okey, cadangan sumber rujukan. Okey, kereta kamu ataupun kereta yang akan kamu reka bentuk nanti, dia ada beberapa aspek. Aspek yang pertama, aspek reka bentuk. Aspek yang kedua, jenis enjin dan sistem transmisi kereta. Jadi rujukan sudah dibagi di sini, kamu cari saja. Okey, nombor 3, sistem suspension, steering dan brake kereta. Okey. Faktor ataupun elemen yang keempat, aspek yang keempat, keselesaan pemandu dan penumpang. Aspek yang kelima, aspek keselamatan pemandu dan penumpang. Yang keenam, aspek bahan api. Jadi ada berapa aspek? Kita ada 6 aspek yang perlu kamu jelaskan semasa pembentangan. Sama ada kamu bentang secara video, okey, bersemuka begini. Kamu bentang modul kamu begini, kamu bentangkan, okey, ini sistem pemanduan, keselesaan pemandu macam mana, okey, bahan api macam mana, okey. Lagi reka bentuk dia macam mana, jenis enjin transmisi ni gear lah, senang cerita, gear. Okey, kamu kena terangkan macam saya buat sekarang lah. Okey, kalau macam slide, macam saya buat sekarang ini. Yang ini menggunakan slide, saya terangkan menggunakan audio. Jadi beginilah. Saya fikir banyak rujukan di sini kamu boleh gunakan sebagai modal ataupun sebagai pencetus idea untuk kamu mereka bentuk kereta idaman ataupun kereta Newton ini menggunakan 6 aspek yang telah disenaraikan tadi. Okey, saya bagi contoh beberapa laman web yang kamu boleh gunakan untuk mereka cipta. Sekejap, saya cari dulu laman web dia. Okey. Okey, contohnya yang ini. Okey, contohnya yang ini. Okey. Ini laman web. Okey, Life Science. Kamu boleh gunakan yang inilah. Okey, sebagai contoh Life Science. Okey. Ini banyak dia punya info di sini. Ini bentuk, ini lebih pada bentuk reka bentuk lah. Boleh. Okey. Jadi kamu buka lah mana-mana link yang saya diberikan di dalam layan kerja kamu. Okey, sebagai rujukan. Okey. Okey. Jadi kamu ada masa lebih kurang dalam 2 minggu, okey, untuk kamu menghasilkan kereta bentuk Newton. Okey, apa-apa masalah boleh tanya di grup. Okey, saya fikir itu saja. Sekian dan terima kasih.